Baiklah, kita mulakan dengan inisiatif baru yang bertujuan untuk menjadikan golongan muda Yahudi dari seluruh dunia sebagai generasi seterusnya yang akan memperjuangkan Israel. Kerajaan Israel telah meluluskan masa diplomasi, satu program baru yang memberikan peserta latihan praktikal dalam diplomasi awam, komunikasi, dan kepimpinan sambil memperdalam hubungan mereka dengan negara Yahudi. Inisiatif ini diperkenalkan ketika Israel sedang mencari cara baru untuk menangani peningkatan antisemitisme dan maklumat palsu di luar negara. Bersama kita sekarang ialah Meir Holtz, Ketua Pegawai Eksekutif Masa Israel Journey, yang menerajui program ini dan bersama kita dari Baitul Maqdis. Hai dan terima kasih karena bersama kami. Ya, gembira dapat bersama di sini. Jadi masa ialah perkataan Ibrani yang bermaksud, Anda tahu, perjalanan. Ia mempunyai banyak makna yang mendalam. Jadi terangkan bagaimana inisiatif ini berkait rapat dengan apa yang sebenarnya diwakili oleh masa sebagai satu konsep. Saya akan undur selangkah dan saya akan jelaskan apa sebenarnya masa itu. Betul? Jadi Kami diasaskan 22 tahun lalu oleh agensi Yahudi dan kerajaan Israel untuk membawa orang Yahudi muda dari seluruh dunia ke sini untuk mengalami pengalaman bermakna yang panjang di Israel. Sepanjang 22 tahun yang lalu, lebih daripada 220.000 alumni telah menyertai kami dan mereka datang untuk pelbagai program yang berbeza. Kami coba memastikan bahwa kami juga sentiasa mengikuti perkembangan dan menambah program yang relevan dengan keperluan serta kehendak orang Yahudi muda di seluruh dunia. Dan itulah sebenarnya bagaimana diplomat masa muncul melalui kerjasama yang menakjubkan dengan Kementerian Luar Negeri. Kami telah menjalankan program perintis ini tahun lepas dan kami benar-benar membawa masuk 20 peserta pada tahun lepas untuk percubaan tersebut dari pelbagai negara yang berbeza. Untuk mendapatkan alat bagi diplomasi awam, mempelajari lebih lanjut tentang identiti Yahudi mereka, mempelajari lebih lanjut tentang Israel. Dan diharapkan juga mereka akan berasa lebih selesa untuk berbincang tentang perkara ini dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. betul. Satu perkara yang sangat menarik tentang program ini ialah kami telah menerima ramai pelatih yang telah melalui saluran ini. Maksud saya, mereka semua diletakkan dalam bidang khusus masing-masing. Tetapi saya rasa kami telah belajar sepanjang beberapa tahun lepas bahawa kami memang memerlukan diplomat di luar negara. Jadi walaupun sebahagian daripada pelajar-pelajar ini tidak boleh, Anda tahu, tidak boleh benar-benar membuat aliyah, bolehkah Anda terangkan kenapa? Sebenarnya ini adalah versi 2.0 tentang bentuk diplomasi pada masa hadapan. Bukan sekedar mempunyai duta dan orang yang tinggal di pelbagai bahagian dunia. Saya rasa ini benar untuk setiap peserta yang menyertai program masa. Menghabiskan tempoh yang cukup lama di Israel, sudah pun menguatkan keupayaan Anda untuk bercakap tentang Israel, untuk bercakap tentang agama Yahudi dengan cara yang lebih yakin. Dalam program khusus ini, kami mengambil peserta yang sangat berbakat. Anda tahu, kriteria dan proses saringan agak ketat. Tahun lepas, kami menerima lebih daripada 100 pemohon yang akhirnya mendapat 20 tempat ini. Mereka yang memang sudah terlibat sama ada di media sosial atau dalam komuniti mereka. Dan memberikan mereka alat untuk melakukan lebih banyak lagi apa yang mereka lakukan. Memberi mereka keupayaan untuk melakukan apa yang mereka mampu. Kami tidak akan menghantar duta Israel ke seluruh dunia dalam jumlah yang besar. Jelas sekali, setiap negara yang mempunyai diplomat kami itu memang hebat. Tetapi kami perlukan orang-orang ini untuk melakukan lebih lagi. Dan ini bukan sahaja untuk Israel, ini juga untuk orang Yahudi. Ini adalah menentang antisemitisme, lebih daripada apa-apa yang lain. Ini seperti kewartawanan warga negara. 2.0 dalam arti kata, Anda tahu, sekali lagi, kita tahu apa yang telah berlaku dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Orang ramai telah menjadi pempengaruh atau bercakap mengenainya. Anda tahu, orang yang biasanya tidak akan bersuara. Tetapi ini adalah peranan yang sangat khusus. Dan program ini menarik kerana semakin ramai orang boleh mewakili komuniti akar umbi kecil. Terangkan bagaimana hal itu boleh membawa kepada keadaan yang lebih baik bagi orang Yahudi di diaspora. Saya rasa tepat seperti apa yang Anda katakan tadi. Apabila orang Yahudi muda, atau bahkan orang Yahudi yang lebih tua, tetapi apabila orang Yahudi muda datang ke komuniti mereka dan tidak mendengarnya daripada pihak luar, ini sekarang adalah orang dari dalam komuniti mereka sendiri yang membuat perubahan. Ia menjadi pengganda untuk segala-galanya, semua usaha yang telah pun dilakukan. Tetapi apabila Anda mempunyai seseorang yang benar-benar boleh mewakili nilai-nilai ini dan benar-benar boleh menerangkan serta mempunyai pengalaman secara langsung, Anda tahu, mereka telah melakukan perkara secara langsung dan kini mereka mempunyai pengetahuan untuk melakukan lebih banyak, bercakap lebih banyak, dan menjadi lebih yakin mengenainya. Itu memberikan kesan berantai dalam kalangan mereka, rakan-rakan mereka, keluarga mereka, dan kemudian ia terus berkembang. Dan dalam komuniti mereka, jika mereka mampu menjadi pemimpin dalam usaha-usaha ini, kita akan melihat ramai lagi yang akan mengikut jejak mereka. Dan kita mungkin akan melihat pemimpin masa depan generasi seterusnya. Anda tahu, jika mereka
Ada yang pasti berasal dari debat atau program-program lain. Itu Anda tahu apabila semakin ramai orang boleh dikatakan mula berundur kerana faktor usia. Saya bayangkan ia boleh membuka satu kumpulan baru dalam Kementerian Luar Negeri suatu hari nanti dan mengambil alih pekerjaan sepenuhnya. Sudah tentu. Itu memang satu kemungkinan. Dan Anda tahu, kita lihat di Amerika Utara, 1 daripada 5 alumni MASA bekerja untuk sebuah organisasi Yahudi. Saya hanya ingin tekankan statistik itu sekejap. 1 daripada 5 alumni MASA bekerja di organisasi Yahudi di Amerika Utara. Itu menakjubkan. Itu sudah mula membina pemimpin masa depan. Selepas perjalanan itu, jadi ia melibatkan mereka selepas pulang. Betul. Jadi, dan kita bercakap tentang program-program ini. Program ini kita sudah mengambil orang yang merupakan pemimpin dalam bidang mereka. Itu sudah sesuatu. Mereka ini adalah orang yang mempunyai potensi lebih tinggi daripada kebanyakan. Dan itulah sebabnya proses saringan sangat ketat untuk ini. Saya memang percaya bahawa setiap seorang daripada mereka yang akan diterima untuk menyertai program ini akan menjadi pemimpin masa depan dalam satu cara atau yang lain.